Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi untuk hari ini kita akan belajar daya dan gerakan force and motion, tapi cikgu akan fokus pula tentang laju, which is speed, dan juga hal laju, which is velocity. Okay, so kita tengok ni laju, speed, hal laju, which is velocity. Okay, jadi untuk slide ni ataupun untuk video ni kita akan belajar tentang laju, speed, hal laju, velocity. Okay, contohnya macam orang yang berbasikal ni. Okay, macam orang yang berbasikal ni. Bagaimanakah kita kira dia punya kelajuan? Bagaimanakah, how do we calculate dia punya speed? Ataupun how do we calculate dia punya velocity, hal laju? Jadi untuk video ni kita akan tengok dia punya formula. Kita akan cuba buat soalan. Okay. Supaya kamu lagi faham. Jadi cikgu harap nanti kalau macam ada soalan dalam objektif ataupun soalan dalam subjektif yang diminta kamu kira bagi jalan satu persatu, selalunya 3 markah, 2 markah. Jadi cikgu harap kamu boleh mudah untuk kamu jawab. Okay. Jadi apakah itu laju? Okay. Laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak. Okay. Sebagai kadar perubahan jarak. Speed is the rate of changes, okay, rate of changes of distance or change in the distance per unit time. So, macam dalam kelas, cikgu sudah pernah beritahu kamu, setiap kali kita ada perkataan kadar, ataupun setiap kali kita ada perkataan rate. Okay, whenever we are talking about the rate, bila kita bercakap tentang kadar, kita mesti akan bercakap tentang time. Okay, ataupun kita akan selalu bercakap tentang masa. Okay. So, setiap kali kita ada kadar, kita mesti selalu cakap tentang masa. Okay. Maksudnya kita kena bahagi. Kita kena bahagi dengan masa. Kita akan tengok berapakah orang tu bergerak, jauh dia bergerak dalam masa-masa yang tertentu. Gitu. Itulah maksud dia kadar. Setiap kali ada perkataan kadar, setiap kali ada perkataan rate, mesti tentang masa, time. Kamu kena bahagi dengan time. Kamu kena tengok berapakah benda tu berlaku dalam certain time, dalam masa-masa yang tertentu. Okay. So, itu yang cikgu saya pernah ajar dalam kelas. Jadi, laju purata. So, laju purata ialah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. So, laju purata ialah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui. So, macam cikgu cakap tadi, kadar. Okay, so kadar ni setiap kali kita cakap pasal rate, kita mesti cakap pasal time. So, maksudnya kamu kena bahagi dengan masa. Okay, dalam saat kah, okay, dia ikut formula apa yang kamu ingin cari. So, apa beza laju speed dengan laju purata ni adalah laju purata ni jumlah, okay, total. So, yang ni adalah hanya jarak sahaja, perubahan jarak. Tapi kalau laju purata ni maksudnya adalah jumlah, maksudnya kamu kena tambah. Okay, so, itu adalah beza kalau laju purata average speed. Kalau laju dengan speed, kamu hanya tengok perubahan jarak sahaja. Macam berapa jauh dia pergi, 9 meter contoh. Tapi kalau laju purata, kamu kena jumlah, kamu kena tambah 9 meter, tambah 10 meter, tambah 12 meter, tambah. Sebab kita ingin tengok berapa jumlah, berapa kesemuahan jarak yang dia pergi. Okay? Dan kita cakap pasal kadar, so kita mesti bahagi. Okay, bahagi dengan masa. Okay, so, lagi senang kalau kita tengok formula lah. Okay? So, laju. So, laju adalah jarak bahagi masa. Okay, laju adalah jarak bahagi masa. So, macam cikgu cakap tadi, kadar. Bila kita cakap pasal kadar, whenever we're talking about the rate, we must divide by the time. Kita mesti selalu bahagi dengan masa. Okay, so laju sama dengan jarak bahagi masa, or speed equals to distance over time. Okay, jadi contoh kalau kamu tengok sini, kita ada kelajuan, jarak, masa. Okay, laju, jarak dan juga masa.
So masa ni adalah di dalam unit saat, okey, ataupun second. Jarak ni ada dalam meter. Okey, ada dalam meter. So, maksudnya kalau kita sudah tahu ni adalah meter, ni adalah saat, so kita punya formula, kita punya unit untuk kelajuan adalah M, ambil dari sini, S -1, okey. Okay, so kita sudah tahu ni adalah M, ni adalah S, saat. So, unit untuk kelajuan ataupun speed adalah M. Kita ambil dari sini, S -1. Okay, kenapa -1? Sebab bahagi dengan masa. Okay, ataupun paling mudah kamu tulis macam ni sahaja. M bahagi S. Okay, mana-mana unit, yang penting kamu tahulah meter dekat atas, saat ataupun second di bawah. Okay, so contoh macam ni. Nanti kita ada latihan yang lagi susah sikit. Contoh macam ni, kelajuan. Okay, jarak bahagi masa. This means speed equals to distance over time. Okay, so seorang pelari mengambil masa 30 saat. So kita tahu sini adalah 30 saat. Okay, untuk berlari dengan jarak sejauh 200 meter. So jarak dia adalah 200 meter. So 200 bahagi 30, kita dapatlah 6.7. Okay, kita sudah tahu ni meter, ni saat, so meter per second. Okay, so macam itulah kamu kira. Okay, 200 bahagi 30. Lepas tu kita sudah tahu dia punya unit ni, so kita tahulah meter per second. Okay, so kita kena belajar juga tentang laju purata. Okay, ataupun average speed. So average speed adalah distance travel time taken. Jumlah jarak, jumlah masa. So macam Cikgu cakap tadi, dia sama sahaja dengan formula laju ni. Cuma kan adalah average ataupun purata. So bila ada average ataupun purata ni, kamu kena cari dia punya jumlah. Okay, dia punya total. Dia punya total maksudnya contohnya 17 meter tambah 20 meter tambah 30 meter contoh. Okey, maksudnya kamu kena tambah semua ni, barulah kamu bahagi dengan jumlah masa dia. Okey, so disebabkan jarak dalam meter, masa pun dalam saat, so kedua-dua ni mempunyai unit yang sama. Okey, mempunyai unit yang sama macam ni. Sebab meter dan juga saat. So, meter per second juga dia punya unit. Okay, so kita tengoklah dia punya soalan. Kita buat soalan dia. So, yang susah sikit pasal chapter ni adalah kamu kena hafal formula. Formula tu memang kamu kena hafal lah. Okay, so bila kamu sudah hafal formula dia, kita tengok kamu kena selalu buat latihan supaya kamu lagi mudah untuk jawab. Okay, so kita tengok latihan sini. Laju murid sewaktu berjalan dari O ke P. Okay, so O ke P kita tahu adalah 9 meter. Okay, dalam masa 18 saat. So maksudnya kita sudah tahu, oh dia minta laju. So laju kita ada formula tadi, jarak bahagi dengan masa. Okay, speed equals to distance over time. So kita sudah tahu jarak dia adalah ataupun dia punya distance adalah 9 meter. Okay, masa ataupun time kita sudah tahu sini ni 18. Okay, so 18 saat. So kamu hanya bahagi saja. Okay, 9 bahagi 18 adalah 0.5. Okay, 0.5 dan kamu sudah tahu ni meter, ni second. So unit dia mestilah meter, kamu ambil dari sini. Second, kamu ambil dari sini. Okay, tapi disebabkan bahagi saat, so dia mestilah -1. Tapi kalau susah sangat, kamu boleh juga tulis. Okay, kalau susah sangat, kamu boleh juga tulis sini meter, 0.5 meter. Kan bahagi dengan saat kan, so bahagi saat. Okay, so dia sama jugalah. Kalau kamu tidak ingat yang dia perlu jadi -1 sebab dia bahagi. Okay, so kalau kamu tengok sini B, berapakah laju murid sewaktu berjalan dari P ke Q? Okay, dari P ke Q. So,
Maksudnya kita kena guna formula yang sama juga sebab dia minta laju. Okay, dia minta laju sahaja. Ataupun speed. Okay. Distance over time. So, distance P ke Q kita tahu adalah 12 meter. Okay, 12 meter. Lepas tu time ataupun masa dalam saat. Kita tahu dia ada 20 saat. So, bahagi 20 saat. Okay. Bahagi 20 saat. So, 12 bahagi 20. Okay, 12 bahagi 20 adalah 0.6. 12 bahagi 20 adalah 0.6. Dan kamu tahu sini meter. So, unit dia adalah meter per second bahagi S. Okay, second. Ataupun kalau kamu boleh hafal lebih baik macam ni, 0.6 meter. Saat kamu sudah tahu dia adalah di bawah bahagi kan. So, negatif 1. Okay. So, itu adalah formula